Lepas tu saya jadi sahaja menyaksikan pertubuhan silat seni gayung Malaysia. Ini adalah daripada komuniti silat Puncak Jalil. Jadi itu anak-anaknya, saya rasa umur dalam 6 tahun, 7 tahun. Betul tak cikgu? Betul. Okey, betul Okey, saya bersama dengan Cikgu Rizal Hussein, pengerusi komuniti silat Puncak Jalil. Dan yang kedua, kita ada Cikgu Naimullah Zaini, jurulatih, guru latih sebutannya? Guru latih gelanggang silat tempur 16 Putrajaya. Jadi, cikgu, apa khabar? Selamat datang, selamat pagi Malaysia, cikgu. Jadi anak-anak ini minggu lepas kita dah lihat. Kalau minggu lepas ada lagi kecil daripada ni. Kecil lagi. Ini bermula umur berapa ni? Ini daripada 7 tahun. Umur 7 tahun. Ya. Ini semua anak-anak dari Putrajaya lah ni kan? Daripada kita buat mix daripada Puncak Jalil dan Putrajaya. Okey. Mungkin boleh gambarkan sedikit apakah gerakan-gerakan yang baru saja dipersembahkan oleh anak-anak kita sebentar tadi, cikgu. Dan silakan, persembahan cikgu. Hari ini anak-anak kita yang kita tengok tadi, dia dah mulakan dengan jurus. Dalam silat gayung kita ada jurus. Awal tu dia belajar 7 jurus. 6 jurus yang pertama tu asas tangan saja dulu. So dia buat tu jurus 1, jurus 2 sampai 6 lah. Tadi kita sebutan ni 3 sajalah jurus tu. Dan lepas tu mereka buat satu kita panggil golongan. Golongan ni kita rangkaikan, kita ada 3 peringkat kita punya jurus tu, kita rangkaikan kepada 51 gerakan. Adik-adik kita buat ni 21 saja. Untuk peringkat mereka 21 saja cukup. Golongan 10 ataupun golongan 10 gerakan 21. Adakah gerakan ini, kalau anak-anak ini belajar, dia ada tahap-tahap umurnya untuk dapatkan stage yang seterusnya, cikgu? Bagi setiap pergerakan tu, memang kita ada syllabus. Maksudnya dia punya aturan dia. So, bila kanak-kanak ni bila masuk, dia ada ikut bengkung dia. Mula-mula dia datang dengan kosong. Kita akan ajar daripada asas dia. Bagaimana dia menapak, bagaimana dia bergerak tu, cara tumbukan dia, cara dia buka langkah tu. Kita akan ajar dia seasas yang mungkin supaya budak-budak ini mendapat satu gerakan yang lebih kemas, lebih tepat. Sebabnya silat ini dia bergerak dengan seni tari dia. Okey, bercerita tentang seni tari tu, saya difahamkanlah. Mungkin pengetahuan saya ni, saya tahu ada silat seni, ada silat olahraga, ada silat tempur dan sebagainya. Apa beza silat-silat ini? Yang pastinya silat olahraga ini memang dipertandingkan di peringkat dunia sekalipun kan. Okey. Ya, cikgu silakan. Okey. Kita pada asalnya kita adalah dalam pertubuhan itu sendiri dia ada silibus. Macam silat seni gayung Malaysia, dia adalah dia dah disusun silibus tu. Itu kita panggil seni gayung. Kemudian silat olahraga ini adalah silat tanding yang mana ia dipertandingkan mengikut aturan yang dipersetujui untuk dipertandingkan di peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa lah. Okey, apakah keunikan untuk kita mendidik anak-anak daripada komuniti sebegini untuk kita belajar dengan silat, cikgu? Dia begini, dia bergantung pada situasi yang berlaku pada satu zaman tu. Sekarang ni kita jangan lupa kita dah dalam fasa pasca pandemik. So kesihatan mental yang pertama kita kena hadapi. Termasuk anak-anak, bukannya keluarga, ekonomi, activities kan. So anak-anak ni pun terefek juga dengan pasca benda ni. So kita silat ni penting untuk memenuhi jiwa dia tu. Bila jiwa dia sempurna, sedia fikiran dia lurus dan dia silat kan, kita dia ada undang-undang kita. Daripada awal kita didik dengan adat istiadat. Itu yang penting tu. Bila mereka dah terbiasa dengan adat istiadat, so mereka ni terisi jiwa-jiwa mereka ni. Dan kita tambah pula dengan latihan fizikal mereka. Selalu fizikal ni kita fizikal mereka hanya 6 bulan kita bagi masa tempoh untuk berlatih dengan mantap sekali, panggil tapak dan tapak dia lah. So daripada tapak dan proses 6 bulan ya, proses untuk dalaman dan luaran, rohani dan jasmani mereka. Itu sebab pentingnya latihan silat di komuniti ni, di selalu masyarakat. Sebab anak-anak silat ni lah bila pasca pandemik selalu masalah mental, ada juga masalah sosial akan kembali. Betul. Dan semua anak-anak ni lah kita silat ni main peranan untuk kita bentuk anak kita ni. Kita isikan jiwa mereka tu dengan silat. Sekurang-kurangnya mereka lakukan sesuatu yang mereka suka. Betul. Dan jiwa mereka terisi, masa mereka juga terisi. Apakah cabaran untuk mengajar anak-anak ini bersilat? Mungkin cabaran itu saya boleh kira sebagai satu kelebihan. Mungkin mereka tulang mereka lebih lembut, mereka senang untuk menerima arahan dan sebagainya. Apa, cikgu? Bagaimana? Dari segi cabaran tu, untuk peringkat kanak-kanak ni,
mereka perlukan satu fokus. So fokus tu yang kita nak bentuk, disiplin. Disiplin diorang daripada peringkat awal. Bila kita bagi arahan, bagaimana diorang menerima arahan tu. Kita latih dia. Tapi kita latih dengan cara yang lebih kita soft touch dia. Kita didik dia cara dia orang beradab dalam masuk gelanggang tu, bagaimana dia orang mempertontonkan pergerakan-pergerakan tu supaya ianya nampak lebih kemas. Apakah tahap-tahap mereka ini apabila mereka belajar dalam silat gayung ini, mungkin ada satu tahap mereka akan dihantar untuk menyertai pertandingan dan sebagainya? Untuk masa sekarang ni, kita tak boleh elak dari pertandingan kan. Sebab dia tugas perguruan ni, silat gayung ke apa silat pun, tugas kita adalah kita nak didik anak kita tapak dulu. Mana hebatlah. Maknanya melangkah dia, berkuda-kuda dia, struktur badan dia kena firm lah, kata hebat kan. So lepas tu kita rasa dah 6 bulan tu, dia rasa dah okey, baru kita bagi dia masuk bertanding. So kalau dia tak fit kan, cepat injet. Yang sepak sikit patah tangan, patah kaki semua kan. So itu yang proses yang kita kata 6 bulan awal tu crucial untuk kita didik anak-anak kita ni. Tak kisahlah umur berapa pun, daripada 6 tahun, 7 tahun, kita kena didik dia fizikal dulu. Barulah batu kita rasa sedih, kita hantar lah. Saya salute lah. Sebab apa? Dalam bidang sukan ni kan, kalau tak rasa sakit, kalau tak rasa perit, kita tak akan belajar. Sama ada untuk kita melalui proses menerima kesakitan, keperitan itu, kita mampu ataupun tidak lah. Jadi sehingga hari ini anak-anak ini pernah menyertai pertandingan apa? Kita dah hantar beberapa pertandingan terbuka. Maknanya sekarang kita ingat di sekolah-sekolah ada satu silat, satu sekolah. Pertandingan dia setiap tahun ada. So anak daripada umur 10 tahun ke atas. So mereka di sekolah rendah ni kita dah ajar dia. Tapi kita bezakan sikit lah. Macam silat olahraga di peringkat kanak-kanak ni, dia tak adalah dia kena jatuhkan lawan tu, takut injet, patah tangan kau kan. Mereka tumbuk tenang, dia bagi defend. Senang defend. Itu yang penting dia buat. Lepas tu ada buat jurus tu macam jurus tunggal. Kita dia macam tu. Kita nak elakkan kecederaan tapi dia ke depan. Apakah kalau kita dapat lihat kan, mungkin semua orang berminat untuk menyertai pasukan sebegini. Apakah syarat-syarat untuk menjadi seorang pesilat yang bagus, yang ada nilainya, ada value-nya apabila ke pertandingan, ini adalah prospek untuk kita menang? Apakah syarat-syaratnya di mata guru? Cikgu, macam mana? Biasanya di peringkat guru latihan tu, kita akan menilai dulu. Kita akan beri latihan dulu. Beri latihan secara continuous. Supaya pesilat-pesilat kita ni sentiasa bersedia untuk setiap event yang ada. Pertandingan yang mereka involve. So, kita daripada setiap latihan tu kita akan monitor macam mana pesilat-pesilat ini berkembang. Kita akan tengok dari segi dia orang punya endurance, and then dia orang punya skill, and then dia orang punya kematangan dalam dia orang berlawan. So dari situ kita akan pilih untuk dia orang dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Kalau kita lihat gerakan-gerakan silat ini adalah seni yang tersurat. Apakah nilai tersirat yang dapat kita pelajari daripada seni silat ini, cikgu? Kita kena tengok kembali definisi silat tu sendiri. Silat ni dia ada berasal dari 3 perkataan. Silat, silap dan silau. Silat tu jenis silat kita belajar. Silap tu kita hukum silapan lawan. Silau ni gerakan kita mengelurkan lawan tu. That's the silat dia. Silat yang depan fizikalnya. Sebab silat gerakan dalam silat ni kita sembunyikan dalam bunga, tari. Dan sebab falsafah dia berzaman berkeleman kan. Tapi sekarang kita lebih pada tempur kan, dalam silat olahraga. Sebab kita tak simpan sangatlah ilmu tu, sebab dia dah jadi norm, benda yang biasa. Sebab silat pun dah berkembang dan sebahagian daripada sukan-sukan yang berkelas tinggi kan. Contoh kita macam MMA ke apa kan. So silat boleh digunakan kuncian-kunciannya, sebab dia kita dah tersurat dan tersirat tu kita dah tunjuk semua. Cuma ada sikit part lah yang kita rasakan ini kitanya hanya untuk orang tertentu saja, jurulatih saja. Itu saja beza dia. Okey, kalau kita lihat sambutan di peringkat komuniti, bagaimanakah sambutan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka menyertai kegiatan sebegini, cikgu? Okey. Pada pandangan dan penglihatan observation saya, ibu bapa ni sentiasa memberikan galakan. Lebih-lebih lagi dekat Putrajaya, bila kita hantar anak-anak ini pergi pertandingan, ibu bapa memberikan komitmen yang tinggi
Sebab pada mereka perkembangan anak-anak ini sangat penting. Betul. Dia akan memberi segala sokongan yang dia orang boleh bagi. Kalau kita hantar ke pertandingan, ibu bapa ni akan sanggup tunggu daripada awal sampai habis pertandingan. Even kalau pertandingan tu habis malam sekalipun, dia orang akan tunggu juga. So kita sebagai guru latih ni kadang-kadang kita rasa macam takjublah juga kan dengan mak ayah zaman sekarang ni. Kalau dulu kita hantar ke pertandingan, mak ayah hantar lepas tu balik. Tapi sekarang kita itu zaman sekarang lain. Zaman sekarang mak ayah dia akan bagi full support. Dia orang nak kejar dalam bidang akademik, kemudian dia akan kejar dalam bidang fizikal, dalam bidang kerohanian dia orang. Macam mana dan isi dalaman dia orang. Kerana otak akan berkembang mengikut apa yang mereka belajar, apa yang mereka observe, terutamanya daripada ibu bapa. Kalau minggu lepas yang datang tu lagi kecil daripada ni. Itu umur berapa minggu lepas? Itu seawal 6 tahun lah. 6 tahun. Okey. Maksudnya kalau dalam silat ni seawal umur berapa boleh bermulanya untuk menyertai kelas silat? Sekarang ni kita kena ingat kanak-kanak sekarang dihantar ke sekolah di taska seawal umur 4 tahun. 4 tahun, betul? Ya. Bila mereka boleh dengan arahan je, boleh belajar silat. Awal 4 tahun, 5 tahun kita dah boleh terima sekarang ni sebab mereka dah faham apa dia kan. Yang tambahan pula selalunya mereka datang package dengan abang sekali, kakak sekali. So tak ada isu bagi kita cikgu silat ni untuk mengajar mereka. Asalkan mereka dah boleh dengar arahan. 4 tahun, 5 tahun sekarang dah okey. Sebab kematangan budak-budak sekarang ni lebih lain sikit daripada zaman kita kan. Mereka lah cepat tangkap, cepat apa kita tunjuk pun cepat jadi visual. Dia boleh visual. Senang kita bagi arahan. Sebab pun sekarang ni dah banyak di kaca TV. Betul. Cerita-cerita pasal silat. Dia scroll TikTok je mesti jumpa. Kalau apa yang selalu mereka tengok lah. Betul. Kalau silat tu silat je lah kan, keluar lah kan. Cuma macam mana untuk memberi gambaran kepada mereka. Macam silat ni kan banyak jenis. Ada gayung, macam-macam cekak dan sebagainya. Untuk memberi pemahaman kepada mereka. Kita belajar silat, tetapi ada silat tu pelbagai jenis, tapi kita tidak bergaduh sesama kita. Nak ajak anak-anak ni bagaimana? Tidak ada konflik of interest. Kita kena faham. Di Malaysia ni kita ada jadi 400 jenis silat. 400 jenis silat. Kalau rekod Jawi tu dari huruf alif sampai huruf ya. Saya boleh sebut dua hari ni, gayung dengan cekak. Ya. Gayung pun ada 70 pecahan lagi. Oh, gayung ada 70. Maknanya zaman tu bukan viral gayung. So orang sebut gayung apa. Tak kisah yang pecahan lah, tak kisah lah. Ini gayung apa? Ini gayung Malaysia. Gayung Malaysia. Dia ada banyak jenis gayung lah. Lepas tu huruf silat alif, silat abjad, silat ba, silat ta, zaman tu semua ada. Cuma mungkin di kampung-kampung ataupun ada yang dah pupus, tapi rekod kita ada 400 jenis silat. Dan nowadays kita tak kisah pun anak kita belajar silat apa. Sebab isu-isu lama tu yang mentaliti lama tu dah tak ada dah. Kita pasal apa kurafat apa tak ada dah. Semua fizikal sebab kita ke arah sukan. Develop untuk sukan budak ni. So dah tak ada dah. Boleh je jual mana-mana silat tak kisah. Okey. Kalau dalam silat gayung lah, silat gayung Malaysia ni, anak-anak ini ni tahap berapa ataupun umur berapa mereka dah diajar untuk menggunakan senjata, kayu ke parang tu mungkin tidak, tapi parang palsu mungkinlah. Cikgu. Kalau senjata ni, kalau gelanggang tu dekat sekolah, kita tak bawa lah senjata tu. Tapi kalau dekat peringkat gelanggang awam dekat luar, bila mereka sampai tempoh bengkung yang tertentu, kita akan berikan latihan senjata tu. Biasanya nak capai ke tahap permainan senjata tu makan masa yang panjang lah. Contoh untuk sampai ke merah, banyak lagi buah-buah pukulan yang diorang kena belajar dan diorang kena hafal. Dan ujian tu pelbagai lagi lah. Apa senjata yang terlibat? Kita ada banyak senjata, tapi di peringkat awal biasanya sembat, and then kita ada juga kerambit, kita ada keris, and then kita ada tombak. Tapi benda tu akan berperingkat lah. Kita akan bagi yang paling asas, kemudian kita akan pergi kepada yang klasik ataupun tradisional. Kalau kita lihat tadi ada satu poster tu, ujian kenaikan bengkung berkelompok. Maksudnya bengkung tu tahap-tahapnya mana? Boleh latar belakang kenaikan bengkung tu bagaimana dalam silat ni? Dalam silat ni pertama kita ada silibus. Bila kita memenuhi silibus tu, kita akan anugerahkan dia bengkung ataupun tali pinggang lah kan. Paling asas tali pinggang apa? Dia masuk silat kita panggil mulus, kosong. Mulus, kosong. Pakai tali pinggang warna? Bila dia lulus saja, ujian pertama dia panggil bengkung putih. Dia panggil awan putih.
satu grade naik ke atas awan putih. Awan putih. Oh, kalau taekwondo pakai masuk je terus Putih. tengah putih. Ya, falsafah kita lain. Falsafah silat lain sikit. Dia mula sambung. daripada tak ada kepada ada. Oh. Dia panggil awan putih. Lepas tu dia awan pelangi hijau. Lepas tu pelangi merah. Lepas tu ada tingkatan merah ni ada 3 calit-calit pula. Calit kita panggil cula. Cula ni. So cula ni dia ada 3 cula lah. Tapi kanak-kanak lain sikit. Dia ada daripada putih tu kita banyak culakan dia. Sebab proses daripada 6 tahun tadi sampai 12 tahun banyak dia kena belajar. Oh, maksudnya tali pinggang tu akan start pada tali pinggang bengkong tu start pada 12 tahun. Dia tak dia okey. Start daripada awal. Dia pada kanak-kanak ni dia ada bengkong putih, dia pecah lagi. Putih, cula hijau, cula merah, cula kuning, cula hitam. Macam dewasa lepas dia 13 tahun, kita bagi dia daripada awan putih ke terus pelangi hijau. Tak ada proses cula-cula tu. Dia proses kematangan sebenarnya. Kematangan. Okey, anak-anak ini di mana tahapnya sekarang? Sekarang ni dah mereka dah yang ni. daripada cula hijau. Cula hijau. Cula hijau. Oh, putih tu dah Tingkat lepas kedua. lah. Remok. Dah lama. Tengok kaki lah. Tengok kaki. Okey, kat hijau lah. Hijau. So mereka ni akan ada Peringkat proses tertinggi untuk pendidikan kanak-kanak ni dia akan masuk untuk pertandingan untuk ujian bengkong nanti. Yang paling tinggi mereka 12 tahun kita bagi putih, awan putih, cula hitam. Cula hitam. Cula hitam. Bila dia naik sekolah menengah kita bagi dia tali pinggang pelangi hijau. So kita akan buat ujian bengkong ni setiap tahun. Setiap tahun. Tapi dulu kita buat setahun sekali. Sekarang ni kita buat 3 kali. Pada Januari, Jun dengan hujung tahun lah. So anak-anak ni kita akan nilai mereka apa yang mereka lakukan di gelanggang dan kita kumpul. Kita ada banyak gelanggang dalam kawasan kita tu ada 12 gelanggang kan sampai ke Putrajaya. So kumpul mereka kita buat ujian bersekali. Penguji yang uniknya penguji orang luar. Bukan guru-guru latih dia. So barulah tahu kan level kat mana kan. Nanti bias pula. Itu yang kita buatlah untuk setiap tahun. Okey. Jadi kalau untuk dewasa, kalau dah bermula, katakanlah seumur 18 tahun, 20 tahun, 25 tahun, keras dah kan? Boleh lagi ke nak bermula daripada tak ada tu kepada putih tu? Dia tidak pernah terlewat untuk buat benda ni. Never late to start tu betul. Ya, sebab Tapi secara jujur cikgu. kita ikut speed orang tua lah. Oh, speed orang tua lah. Sebab kita tak boleh dah benda macam anak-anak ni, kita boleh ajar terus melenting terus. Dah keras kan. Jadi kita itu dah saya cakap tadi kan. modul dia tu lain sikit. Modul tu kita mungkin kita cakap proses dia 6 bulan. Sebulan tu nak bagi sengal-sengal je. Sebab hari pertama dia turun tu, training tu, dia lepas tu 2 minggu dah sengal badan dah. Macam pergi gym juga kan. Betul. Lama tak pergi gym, nanti kita terus sakit badan, sakit urat. So, sama macam orang berenang lah. Mula turun kolam, naik kolam, tu sakit badan tu. Ya. Cikgu ada pengalaman ya ajar yang dewasa? Kita biasanya yang dewasa ni macam saya peringkat guru latih, kita ajar kawan-kawan kita lah. Biasanya sebabnya saya pun umur tak adalah terlalu tua. So kita lebih kepada sharing. Kita ajar kawan-kawan untuk peringkat yang lebih tinggi dewasa ni, kita lebih kepada sharing. Saya setuju. Ilmu tu. Yang penting ilmu tu. Bagaimana pergerakan tu, macam mana kita bergerak. Apa logiknya pergerakan kita ke sana ke sini, kat mana kita akan masuk. So orang dewasa ni dia lebih kepada dia orang nak tahu kenapa kita kena bergerak di sini. Betul. Kenapa kita kena bergerak di sini kan. So saya sebagai guru latih yang middle age ni, kita perlu berikan satu pemahaman dalam menyampaikan ilmu tu. Ya, itulah konsep orang-orang besar ni dia lebih kepada sharing. Kalau sharing itu secara psikologi dia lebih rapat dengan kawan-kawan kan. Okeylah, mungkin sedikit kata-kata akhir kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, khususnya kepada ibu bapa yang berminat untuk hantar anak mereka menyertai pasukan anda ini bersama dengan anak-anak di seberang sana. Itu dah level tinggi. So, kita menyuruh kepada semua ibu bapa masyarakat setempat, kita sekarang ni di mana-mananya ada gelangan silat insya-Allah. So kita berseru pada ibu bapa hantarlah anak-anak bersilat. Seawal umur 5 tahun, 6 tahun pun boleh, tak ada masalah. Sebab kita ada jurulatih yang khas untuk ajar anak kita ikut level mereka insya-Allah. Hantar je, tak ada isu dah lain. Semua kita akan tahu dan kita beri mereka apa yang sepatutnya insya-Allah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Rizal Husin, pengerusi komuniti silat Puncak Jalil. Terima kasih juga kepada Cikgu Naimullah Zaini, guru latih gelanggang silat tempur 16 Putrajaya, dan juga terima kasih kepada adik-adik kita di seberang sana kerana memberikan persembahan silat kepada kita Selamat Pagi Malaysia pada hari ini.